أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا. ربي زدني علما نافعا ووافقني عملا صالحا. ربي زدني علما نافعا ووافقني عملا صالحا. Allah Tuhanku, ampuni hamba dari segala salah dan lupa. Akulah hamba yang lemah iman, harap ampunan Engkau curahkan. Akulah hamba yang lemah iman, harap ampunan Engkau curahkan. Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan saliha. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan saliha. Setulus doa aku panjatkan, semoga rahmat Engkau limpahkan pada ibuku juga ayahku yang melahirkan membesarkanku. Bagi mereka guru-guruku, jasa tercurah selalu untukku. Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan saliha. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan saliha. Berilah hamba ilmu berguna untuk pelita di dalam jiwa. Kuatkan iman di dalam dada, tunduk patuh padamu semata. Kuatkan iman di dalam dada, tunduk patuh padamu semata. Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan saliha. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan saliha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala kerana kita diberi kesempatan untuk bertemu pada malam ni dalam satu slot yang akan membincangkan tentang satu perkara yang kadang-kadang kita remehkan atau kadang-kadang kita tidak memerhatikan dengan teliti, tapi perkara ini dinilai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai perkara yang agak penting, iaitu perkara yang berkaitan dengan akhlak ataupun adab-adab dalam berpakaian. Adab-adab dalam berpakaian. Hadirin para pendengar rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyebut di dalam satu surah. Di dalam surah Al-A'raf ada satu ayat yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Ya bani Adam qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum warisha wa libasut taqwa dhalika khair dhalika min ayatillahi la'allahum yadhakkarun. Yang bermakna, yang bermaksud, wahai anak Adam, kami telah menurunkan kepada kamu pakaian-pakaian untuk menutup aurat dan pakaian-pakaian yang berupa perhiasan-perhiasan. Dan pakaian yang berupa takwa itulah yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian itulah tanda-tanda kebesaran Allah kepada hamba-Nya, supaya hamba-hamba-Nya mengingati Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar rahimakumullah, di dalam ayat ni Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada kita tiga jenis pakaian yang dipakai oleh orang-orang mukmin. Yang pertama, pakaian yang zahir. Dia ada dua, iaitu pakaian yang daruri ataupun pakaian untuk menutup aurat. Ni yang wajib, hak wajib. Ada pun yang kedua, pakaian yang bersifat perhiasan, aksesori kita sebut, kalau boleh kita sebut sebagai aksesori lah. Yang kedua, tu gelemah, kasut, topi tu dia panggil pakaian-pakaian warisha, perhiasan. Yang ketiga, ataupun bila kita letak yang paling utama, ialah pakaian ketakwaan. Seperti mana baju kita tadi, kita pakai untuk menutupi tubuh kita, melindungi tubuh kita, sekut tubuh kita, tu hak zahir. Ada pun yang batin yang lebih penting, kita sekut tubuh kita, ataupun kita pakaikan tubuh kita dengan pakaian ketakwaan. Takwa melindungi tubuh kita. Itu paling besar, yang paling dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada pun yang zahir tadi, Tuhan nilai. Ada pun hak comel tadi, Tuhan suka. Tapi ni hak paling penting, takwa. Yang membezakan antara orang mukmin dengan orang fasik, orang muslim dengan orang bukan muslim. Ini yang penting, yang paling dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sayogianya amatlah penting kita nilai dan kita fikir dan kita bawa, supaya pakaian-pakaian kita yang zahir tadi boleh membawa kita ke arah ketakwaan. Ini yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala ni kaitkan antara pakaian yang zahir tadi dengan pakaian yang batin. Sebab tu Allah kaitkan. Kadang-kadang kita tak perasan. Apa Allah kaitkan? Apa tiba-tiba cerita pasal takwa? Tapi yang sebenarnya yang dimaksudkan oleh Allah, berpakaianlah dengan pakaian yang menutup aurat. Yang pertama, betul dengan syarak. Dan yang kedua, berpakaianlah dengan pakaian yang berakhlak dan beradab. Sebab tu yang ketiga tu Allah menyebut walibasut taqwa, pakaian ketakwaan. Pakaian tadi, pakaian ikut syarak tadi, tutup aurat tadi, dan pakaian berakhlak tadi, itulah pakaian at-taqwa, pakaian ketakwaan, membawa ketakwaan. Hendaklah pakaian-pakaian tadi membawa takwa kepada kita. Bukannya pakaian kita, perhiasan kita menjauhkan kita daripada Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan kita daripada syariat Allah, menjauhkan kita daripada akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dzalika min ayatillah. Inilah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dzalika min ayatillah la'allahum yadhakkarun, supaya manusia dapat mengingati Allah Subhanahu wa taala. Pakaian-pakaian manusia tadi dapat mengembalikan manusia mengenang keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Hadirin para pendengar, inilah falsafah dalam berpakaian. Falsafah kehendak-kehendak Allah, kehendak-kehendak Rasulullah, kehendak-kehendak agama kita dalam berpakaian, menuju ke arah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itu, para hadirin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebut beberapa perkara tentang adab-adab ataupun akhlak-akhlak dalam berpakaian. Nak tuju kepada la'allahum yazakkarun tadi, nak tuju kepada ketakwaan tadi. Rasulullah sebut, Rasulullah tak lupa buat berpakaian, dan dihimpunkan oleh para ulama dalam kalangan-kalangan mereka. Yang pertama yang disebut adab-adab berpakaian yang dipentingkan oleh para ulama, yang disebut secara jelas oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ialah supaya tidak dipakai sutera dan emas. Sutera dan emas ditegah pemakaiannya kepada lelaki muslim. Orang muslim tidak boleh, lelaki muslim, kita lelaki muslim tidak dibenarkan untuk berpakaian dengan pakaian sutera. Tidak dibenarkan memakai emas. Tak boleh. Satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana maksudnya berbunyi, janganlah kamu memakai sutera
Sesungguhnya sesiapa yang memakannya di dunia tidak akan dapat memakannya di akhirat. Nabi menegur, menyebut bahawa siapa pakai sutera atas dunia, maka ke akhirat nanti dia tak boleh pakai sutera. Apa maksudnya? Sedangkan nikmat memakai sutera ni adalah nikmat-nikmat yang besar di dalam syurga. Lelaki boleh pakai emas di syurga. Lelaki boleh pakai emas di akhirat. Boleh pakai sutera di dalam syurga. Tapi tiba-tiba Rasulullah tak boleh pakai. Apa maksud tak boleh pakai? Bermakna orang yang memakai sutera, lelaki yang memakai emas, kemungkinan akan dijauhkan daripada syurga. Wal'iyadzubillah. Apa hikmahnya? Sutera benda comel, emas benda comel. Tetapi kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegur para pria, para lelaki, para muslimin daripada memakai pakaian tersebut? Adalah wajar ataupun selesa untuk saya sebutkan di sini. Suka saya sebutkan bahawa kejadian tubuh lelaki ini berbeza daripada wanita. Kejadian tubuh lelaki ini berbeza daripada wanita. Lelaki dipersiapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan kerja-kerja yang keras. Lelaki dipersiapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bekerja, mencari rezeki kepada keluarganya. Lelaki disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berjihad fi sabilillah. Maka dengan sebab tu Allah mempersiapkan, menciptakan tubuh badan lelaki dengan keras, kasar. Keras dan kasar. Kulit lelaki keras, tubuh lelaki kasar, tulang-tulang lelaki ni keras. Jadi bila penciptaan yang keras ni, kita nak salut dengan sutera yang halus, emas yang comel, dia akan merosakkan sifat tabi'i ataupun perasaan di dalam hati lelaki tersebut. Hilang sifat dia, sifat kelakian, sifat mujahid fi sabilillah akan hilang. Sebab tu Rasulullah menegur. Lebih-lebih lagi, sutera dan emas ni memang sesuai untuk kulit dan tubuh badan wanita. Sesuai, masuk sekung. Ada pun untuk lelaki, ada pakaian-pakaian dia yang tersendiri. Yang keras, yang kasar, yang mempamerkan kelakiannya. Mempamerkan kelelakiannya. Yang boleh menyediakan dia untuk bekerja keras di siang hari. Berjihad fi sabilillah. Sebab tu Rasulullah larang. Bukan saja-saja larang, tapi larangan kerana tidak sesuai dengan sifat kelakian dan kejantanan para muslimin. Itu sebab dia. Begitu juga emas. Saya pernah membaca bahawa jika seorang lelaki itu memakai perhiasan emas, dia akan menyekat beberapa tenaga, energi dalam tubuh badan dia. Akan menyekat sifat kelelakian dia dan akan melemahkan dia. Kerana dia jatuh dalam perhiasan kewanitaan. Itu kajian yang pernah saya baca. Betul ke tidak, kita kena pakat-pakat kaji, kita kena pakat-pakat baca. Mesti ada kebenaran di sebalik sabdaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu adab yang pertama. Bahawa lelaki tidak diharuskan, ditegah daripada memakai emas dan sutera. Yang kedua, para hadirin rahimakumullah. Yang kedua, sewajarnya bagi orang lelaki tidak melabuhkan adab akhlak, tidak melabuhkan pakaian dia, seluar dia ke, jubah dia ke, kain ridak dia ke, jangan labuh lebih daripada mata kaki ataupun daripada buku ladi. Tak boleh. Rasulullah menegur secara jelas bahawa siapa-siapa yang melabuhkan lebih daripada mata kaki, Allah akan melemparkan dia ke dalam neraka. Dilemparkan ke dalam neraka. Mana benda ni sangat-sangat besar. Ada pandangan menyebut bahawa sebab ditegur ialah kerana pakaian yang lebih bawah daripada buku ladi, dia boleh membawa kepada sifat ujub, sifat takabur, sifat rasa bangga. Dan begitulah disebut pada zaman Rasulullah hari itu, orang-orang Quraisy, bangsawan-bangsawan berbangga-bangga dengan pakaian-pakaian yang dilabuhkan. Membawa kepada sifat sombong, ujub, takabur dan sebagainya. Jadi ditegur supaya dipakai atas pada buku ladi. Atas pada buku ladi ini labuh dah, comel dah. Ini ditegur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketiga, Rasulullah mengesyorkan kepada kita supaya melebihkan atau memperbanyakkan berpakaian dengan pakaian yang putih. Kerana apa? Rasulullah ni dia comel, dia suka colour putih. Nabi cukup gembira, seronok bila tengok colour putih. Kerana apa? Kerana warna putih boleh menenangkan jiwa. Warna putih boleh menenangkan hati. Kalau tak percaya, tukar serabut, pergi tengok colour putih, warna putih. Menenangkan jiwa kita. Bagus untuk kesihatan mata kita, pandangan kita. Lalu Nabi syorkan supaya kita ni kalau boleh comelnya pakai yang warna putih. Dalam masa yang sama, Nabi tak tegah kita pakai warna-warna lain. Warna hijau ke, warna biru ke, warna kuning, tak ada masalah. Cuma perbanyakkan colour putih. Sebab tu,
kain ihram orang buat haji, umrah, color putih. Warna putih. Ada pernah kita tengok color lain, color orange. Ada pernah kita tengok color hijau. Dia pakai color hijau. Sebab dia suka color hijau. Jadi dia pakai kain ihram color hijau. Tak, color putih. Sebab comel dan menenangkan. Dan Rasulullah pun suruh secara jelas supaya kita mengkafankan jenazah-jenazah orang mukmin, orang Muslim dengan kain kafan yang berwarna putih. Dan dalam masa yang sama, warna lain tu tak ditegah. Boleh pakai. 3. Yang keempat, bagi muslimah. Orang muslimah, orang perempuan Islam dengan model. Bagi muslimah, dia berbeza seluruhnya daripada cara lelaki berpakaian. Muslimah, seluruh tubuh dia adalah aurat. Disyariatkan supaya muslimah melabuhkan pakaian dia. Kerana kaki juga adalah aurat. Wajib dia menutup seluruh tubuh dia daripada pandangan mata-mata lelaki yang bukan mahram dia. Kena lagu tu. Melabuhkan, dia bukan tutup kepala. Masalah orang kita ni memandang bahawa tutup aurat bagi perempuan ni letakkan atas kepala. Selesai. Dia seluruh tubuh. Supaya para lelaki tidak dapat melihat lekuk-lekuk di tubuh dia. Bentuk tubuh badan dia. Tak nampak. Kadang-kadang pakai jubah dah. Tapi kain fashion baru ni, kain hak melekat. Melekat. Dengan maaf kita sebut, kita minta maaf kita sebut, memperlihatkan jalur-jalur pakaian dalam dia. Tak menutup aurat. Haram lagu tu. Tidak bertabarruj. Tidak memakai kain-kain yang dalam istilah kita orang Kelantan sebut nyelang. Tengok tu, comel nampak. Tertarik. Orang lelaki bila tengok kali pertama tu, nak tengok pula kali kedua. Itu tak boleh. Walaupun dia pakai jubah. Tapi warna tu. Ataupun berhias dengan perhiasan-perhiasan yang menarik pandangan. Ataupun memakai bau-bauan yang merangsang nafsu syahwat orang yang membau. Orang bau. Boleh pakai bedak. Islam tidak suruh muslimat ni buang busuk. Tak. Boleh berbedak. Berwangi-wangian. Tapi biar padat. Biar tak buang busuk. Bukan bila kita lalu tu, orang paling tengok siapa ni bau wangi, sedapnya, tertariknya, tergodanya. Itu haram. Walaupun dia pakai jubah, kadang-kadang jubah dia tu juga membawa kepada fasik. Jauh dia daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak sampai kepada matlamat berpakaian. Yang sepatutnya membawa kita orang mukmin menjadi bertakwa dengan pakaian-pakaian kita. Diharamkan bagi lelaki yang seterusnya berpakai seperti mana pakaian wanita. Dan wanita diharamkan berpakaian seperti berpakaian lelaki. Haram. Nabi SAW menyebut, Allah melaknat lelaki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai lelaki. Dari segala sudut. Pakaian termasuk salah satunya. Dari segala sudut, haram menyerupai. Dari sudut gaya berpakaian, haram orang lelaki sengaja jalan belengger seporitino. Jadi pandai. Dari sudut cakap, lembut, kepit suara, seporitino, Tuhan laknat. Di sudut berpakaian, pakaian seporitino, skirt, Allah laknat. Gitulah sebaliknya. Gitu sebaliknya. Jadi haram menyerupai. Di sudut syarak kita. Tidak membawa kepada ketakwaan, bahkan membawa kepada fasiknya kita, dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Waliyazubillah. Jika pakaian itu sepasang, antara adab-adab, adab-adab yang mungkin kita tak dengar ataupun kita tak perasan ada. Jika pakaian tu sepasang, jangan pakai sebelah. Kalau kasut tu ada sepasang, kata Nabi SAW, jangan pakai sebelah. Sama ada pecah dua-dua ataupun pakai dua-dua. Gitulah juga dengan pakaian-pakaian hak lain, hak sepasang. Kalau stocking ada sepasang, jangan pakai sebelah. Orang puas pakai subal, walaupun subal tu untuk pameran sesama dia. Untuk pameran sesama dia. Jangan pakai sebelah, pakai dua belah. Stocking, kasut, lagu itulah sifat dia. Adabnya, jangan pakai sebelah. Pakai dua-dua ataupun pecah dua-dua. Seterusnya, mesti kita mulakan memakai dengan yang kanan. Ini tak dapat lagi dah. Semua sunnah Nabi SAW start dengan kanan. Ambil wuduk dengan kanan. Masuk masjid dengan tangan kanan, dengan kaki kanan, makan dengan tangan kanan. Gitulah. Apa-apa pun dengan kanan. Pakai dengan selur. Orang panggil selur. Selur kanan. Pakai kasut kanan. Seluar kanan. Dan kalau nak pecah, start dengan hak kiri dulu. Agar hak kanan ni lebih lama berada di tubuh kita.
Itu sunnah Nabi SAW yang kita boleh buat dengan mudah, boleh pahala mudah-mudah ikut sunnah Nabi SAW. Yang seterusnya, ya, kita sebut cepat-cepat sebab banyak sunnah Nabi ni, banyak. Ditegah daripada kita membungkus seluruh tubuh kita. Bungkus seluruh tubuh. Contoh kita pakai selimut tubik luar rumah, bungkus. Sampai tangan pun tak boleh nak keluar. Yang ditegah ialah tangan tak boleh nak buat tubik. Kalau tangan tu boleh buat tubik, tak ada masalah. Tapi bila tangan tu sampai terbungkus sekali, Nabi memakruhkan. Nabi tak suka benda ni. Sebabnya kata para ulama, kata para orang syarah, sebab pakaian sebegini sekiranya dipakai membawa dalam solat, dia akan menegah kita melakukan beberapa rukun ataupun beberapa perkara-perkara dalam solat, perbuatan-perbuatan dalam solat. Nak akad takbir tak boleh, nak tahiyat tak boleh, nak dua antara dua sujud tak boleh, nak sujud pun tak boleh. Nak sujud tak boleh, sedangkan syarat sujud sah kena ada tepek tangan atas tanah tu, pak sujud. Jadi ditegah. Dan bila berlaku di luar solat, dia akan melambatkan tindakan kita jika berlakunya benda-benda kecemasan. Nak rebah, tak boleh nak tadah, pakai jatuh kepala dulu. Ataupun nak ambil barang, benda tengah terbakar ke. Jadi banyak masalah timbul. Jadi Nabi SAW tegah awal-awal lagi sekat dah. Awal-awal, supaya umat dia ni tak terbuanglah. Nabi ni ditegah awal-awal sekat. Ya, umat dia tu tak terbuanglah, biar benda tu boleh berlaku dengan sempurna dan selesa. Yang ke-8, juga kita ni tidak tidak disuruh ataupun tak comel, kita kecek, tak comel, tak ada adab bagi kita memakai sesuatu tidak pada tempatnya. Walaupun dari sudut syarak benda tu betul dan tepat, tak ada masalah. Tapi nilaian akhlak ni lain pula. Contoh yang tak ada adab tadi, syarak betul dah. Contohnya hamba pakai kain plekat pusat sampai lutut. Dari sudut syaraknya tak berdosa dah. Betul dah hamba pakai tu, tak berdosa. Tapi kalau hamba pakai lagu tu, turun tanah pergi Kota Baru, pakai naik bas dengan lagu tu juga, dosa ke tidak? Tak berdosa. Tapi orang kata, betul ke tidak Ustaz Zul ni? Buat apa jadi gini? Kenana? Jadi boleh menjatuhkan ataupun mengaibkan kita, menghina kita. Ataupun pakaian tu dipakai tidak sesuai dengan tempatnya. Dengan maksud pakaian ke masjid, kita pakai pada bola. Warok pakai jubah, pakai serban, lidak, dia main bola. Sunnah Nabi ni, sunnah Nabi kita kata. Sedangkan tu bukan sunnah Nabi. Sunnah Nabi berpakaian sesuai dengan tempatnya. Nabi pakai jubah, tapi masa perang, Nabi pakai perang. Nabi pakai perang, tak pakai serban, dia pakai topi perang. Tidak lagu tu. Sunnah. Adab dan akhlak. Kita nak main bola, pakai main bola. Kita nak pergi masjid, jangan pakai main bola. Tak pakai seluar 3 suku ke, seluar tomoy ke, kita ngaji tomoy, tak pakai baju pagoda, pergi semayang. Tak berdosa, tapi tidak berakhlak dan tidak beradab. Sebab tidak sesuai dengan tempatnya. Ataupun kita berpakaian dengan menutup aurat, comel, seluar, tapi baju kita tu ada gambar-gambar yang boleh menghina ataupun mengaibkan kita. Ada gambar terkorok, ada gambar kepala jing, ada gambar kepala berok. Sah semayang, tapi tak ada adab, tak ada akhlak. Orang panggil tak beradab dan tak berakhlak. Lagu itulah, biar kita faham bahawa pakaian mesti berakhlak. Dan pakaian mesti sesuai dengan orang yang memakai. Orang mukmin, orang muslim, orang soleh, dia kena pakaian dia ada yang akhlak untuk dia. Tak boleh dia kata, biasalah, zaman dulu dia pakai baju ada korok belakang, lalu dia pakai lagu tu. Dia kata tak apalah, tak haram. Betul, tak haram. Tapi akhlak dan sunnah dia kita perlu dahulukan. Yang terakhir, adab yang terakhir adalah berdoa ketika berpakaian. Antara yang disebut ialah doa yang ringkas. Allahumma inni as'aluka khairah wa a'udzubika min syarrih. Doa sepatah. Ya Allah, aku berlindung. Ya Allah, ketika berpakaian, sama ada kita pakai baju baru ataupun kita pakai baju lama dah. Doa, Allahumma inni as'aluka khairah wa a'udzubika min syarrih. Ya Allah, aku memohon kepadamu ya Allah, dengan pakaian ini dapat memberikan kebaikan kepada aku. Apa maksudnya?
Pertama, pakaian dia itu menutup aurat. Pakai tutup aurat boleh pahala. Yang kedua, pakaian dia itu mengikut sunnah Nabi SAW, boleh pahala. Yang ketiga, dengan pakaian menutup aurat tu membawa dia ke tempat-tempat yang baik, tempat tujuan yang baik, masjid, majlis-majlis ilmu, majlis baca Quran, doa lagu tu. Sebab kita bimbang kadang-kadang pakaian comel tapi tuan tu perangannya, akhlaknya tak comel. Pakai jubah pergi tempat tak comel. Kebimbangan kita. Jadi kita pakai doa, tawakal kepada Allah supaya pakaian ni membawa kita ke arah ketakwaan. Wa a'udzubika min syarri, dan aku berlindung kepada Allah denganmu ya Allah. Janganlah pakaian ni membawa aku kepada perkara-perkara yang jahat. Apa perkara yang jahat? Yang pertama sekali, merasa ujub, riak dengan pakaian kita. Mahal ke, comel ke, baru ke, jubah. Allah, juruhnya aku pakai jubah. Tak warak nampak pakai serban. Sum'ah, ujub, takabur, riak ada belaka. Pakai jubah, pakai serban, tapi boleh dosa. Sebab hati dia. Kejahatan pakaian tu. Saya masuk dalam hati dia, ajar dia bahawa dia warak. Tengok orang lain. Mana pakai jubah? Mana orang lain? Mana pakai serban? Waraknya aku. Juruhnya aku. Jadi hati dia tu sudah ada ujub, ada sum'ah, ada riak. Bawa kepada dosa walaupun yang dipakai tu jubah, pakaian sunnah Rasulullah SAW. Jadi kita pohon kepada Allah supaya tidak dibawa kejahatan daripada pakaian-pakaian kita. Kepiah kita bukan tanda kata baiknya hati kita. Dan kita bimbang kepiah kita ni bawa kepada ujub, riak. Pakai kepiah, perbetulkan niat berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya pakaian-pakaian kita mahal ke murah ke membawa kita ke arah tujuan berpakaian tadi. Hak awal-awal kita sebut, iaitu walibasut taqwa, membawa kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah beberapa perkara tentang adab-adab dan akhlak dalam berpakaian. Yang mana kalau kita ikut dengan ikhlas akan membawa kita mengikut sunnah Rasulullah SAW, dan akhirnya kita akan dipakaikan dengan pakaian ketakwaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, berjaya mencapai matlamat berpakaian. Matlamat berpakaian, falsafah berpakaian tadi, iaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya rasa setakat ni dah dulu perjumpaan kita pada kali ini, perbincangan kita dalam tajuk ni. InsyaAllah sekiranya ada rezeki, ada tajuk-tajuk yang lain, boleh kita bincangkan secara bersama-sama. Dan setakat itu dulu, wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.